Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 22 Jun 2020 bersama saya Kaizarif Afindi. Tumpuan berita. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg menerima kunjungan hormat oleh Pengarah Pendidikan Sarawak yang baharu Abang Haji Mat Ali Abang Masagus di pejabat beliau pada Isnin. Abang Haji Mat Ali yang memulakan tugasnya pada Mei lepas menggantikan Dr. Haji Azhar Haji Ahmad yang kini bertukar ke bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia di Putrajaya. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri dijangka menghadiri program State Development Coordination Committee on Projek Rakyat di Sarike Innovation Centre esok pagi 23 Jun. Selepas itu, Datuk Patinggi Abang Zohari dijadual melakukan lawatan ke tapak Integrated Administration Centre Sarike pada jam 2 petang. Seterusnya, pada hari yang sama, beliau dijangka melakukan lawatan ke skim pembesaran kampung di Sarike pada jam 3 petang. Pada Rabu pula, Datuk Patinggi Abang Zohari dijangka meneruskan lawatan kerja rasmi ke tapak projek Jalan Sibu Jaya ke Jalan Kong Yit Kim di Sibu. Beliau kemudiannya akan melakukan lawatan ke tapak cadangan pembinaan 86 unit Rumah Spektra Permata fasa pertama Kemuyang Sibu pada jam 10 pagi. Seterusnya, bagi mengawal keselamatan dan keamanan Sarawak, Kerajaan Negeri telah menubuhkan 2 buah pasukan di bawah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN iaitu Sarawak Coast Guard SCG dan Immune Belt Enforcement Team IBET. Berucap dalam perutusan beliau sempena ulang tahun ketiga UKPN pagi tadi, Ketua Menteri memberitahu pasukan SCG kini berada di tahap pemerolehan aset pengambilan pekerja. This year, we'll see continuous effort toward the inception of the Sarawak Coast Guard SCG division, which is now at the stage of asset procurement and personnel recruitment. SCG's establishment is to address various issues including encroachment of foreign and local fishing vessels, as well as the loss of revenues from our vast sea resources. Manakala jelas beliau, pasukan IBET pula telah diluluskan Kabinet baru-baru ini bertujuan mengatasi masalah anjing liar dari terus memasuki Sarawak melalui sempadan antarabangsa dalam mencegah penyakit rabies. Its establishment is to address the issue of rabid dogs that continue to enter Sarawak through its long and porous international border, with the setting up of IBET that provides space for the various agencies to collaborate under UKPN. We can effectively pool resources together to stop rabid dogs from entering the state. Menurut Ketua Menteri lagi, selain memainkan peranan utama untuk menyelaraskan operasi memerangi rabies, UKPN juga turut terlibat secara aktif dalam memerangi jangkitan COVID-19. The 8 phases of operation started from Teluk Melanau in March 2019 and ended in Lawas in November. The operation had successfully vaccinated 26,000 dogs and putting to sleep another 11,000 dogs. Berikut pula, 3 anak Sarawak yang terdiri daripada Setiausaha Kehormat Pergerakan Wanita PBB Sarawak Susan Cemerai Anding, Timbalan Setiausaha Agong Parti Rakyat Sarawak Rita Sarimah Patrick Insol dan Pengurusi Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP Cawangan Bawang Asan yang juga Timbalan Pengurusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLBS Robert Lau Hiu Yu telah mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri S.A. Vignes Warren sebagai senator di Dewan Negara hari ini. Ketiga-tiga mereka merupakan lantikan baharu yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Saya akan menafaatkan lantikan ini untuk kebaikan Sarawak dan juga bertindak
memberi suara ya kepada masyarakat, terutamanya yang di luar bandar di Sarawak, ya, sebab Dewan ini adalah satu badan legislatif yang tertinggi di Malaysia dan banyak manfaatnya yang dapat diguna untuk mengubah suai dan undang-undang di Malaysia supaya lebih baik lagi untuk masyarakat, untuk Sarawak, untuk Malaysia keseluruhannya. Nak penduduk tu kami baik segi kak namanya kami peluang tu lah nulung ketika kitanya berkhidmat kepada negara, berkhidmat kepada masyarakat. Lebih lagi kita di menua pesisir banyak isu perlu di namanya debat dengan parlimen dalam Dewan Negara yang kita menua pesisir ke sekolah kita di menua pesisir, infrastruktur development kita di menua pesisir, harga komoditi ke fluctuate di menua pesisir. Pihak mereka isu bakal kepimpinan wanita dan lebih wanita luar bandar. First and foremost, I would use my position here and platform as a senator to highlight the issues under the Malaysia Agreement 1963 and the IGC report. These are something which are dear to people of Sarawak as well as to Sabah. Second issue will be on the duties as a legislature. In a democratic system of government, there is the separation of power between the legislature, executive, and the judiciary. Third point, which I will want to use my platform as a senator, is to highlight and bring more development to my hometown, Sibu, and to the surrounding area along the Rejang Basin, along Batang Rejang, where there are many of our local native community states. We still really lack a lot of development. Beralih ke perkembangan harian COVID-19 di Sarawak, melalui kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, hari ini sifar kes positif dicatatkan dan jumlah keseluruhan sebanyak 569 kes. Dimaklumkan juga tiada kes baru yang telah sembuh dan discharge. Dalam pada itu, seramai 17 pesakit masih menerima rawatan di dalam ward isolasi hospital dan 27 person under investigation baru dilaporkan dengan 4 kes masih menunggu ujian makmal. Sekian bersama saya, Kerzarif dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Mengakhiri buletin dengan perkongsian mengenai cara untuk menghentikan keinginan makan makanan yang tidak sihat. Salam UKAS.